Tausiah. Kita ikuti sambungan rancangan tausiah yang bertajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami merinduimu yang telah disampaikan oleh Ustaz Dr. Fahmi Abdul Khair yang telah dirakamkan di Masjid Saidina Umar Al-Khattab, Batu Empat, Tambun. Saya duk fikir seorang-seorang macam itulah. Kalau kita nak tingkatkan rasa rindu dan kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita dah ada rasa macam tu, barulah dia datang tadi, fattabi'uni, ikutlah aku, kata Nabi. Ikut Nabi ni macam mana? Ikut sunnah Nabi. Ikut sunnah Nabi. Al-Syekh Dr. Abdul Karim Zaidan, dia tulis satu buku yang kecil saja, Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqh. Kami duk mengaji lah kitab ni dulu. Dia tulis dalam bab masdar tashri'. Salah satu daripada sumber hukum ni ialah sunnah. Tuan-tuan, kita dah tadi selesai, kita dah dapat menjiwai, menyelami rasa kasih dan rindu kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tak ikut Nabi, kita rasa malu, seperti kata kumpulan nasyid tadi kan. Maka kita nak ikut Nabi pula, kita nak ikut apa? Macam mana nak ikut? Kena ada ilmu. Maka kata Syekh Abdul Karim Zaidan, sunnah yang pertama ialah sunnah qauliyah. Nama dia sunnah qauliyah, artinya kata-kata Nabi. Hadis, kita sebut hadis lah, hadis ma usnida ila Nabi, kata-kata Nabi. Maka sunnah yang kita nak ikut apa yang disebut dan dipesan oleh Nabi. Kita tak ikut, malu rasanya, malu kita. Siapa rasa tak boleh nak ikut Nabi kan, cuba bayang Nabi ada. Itu pun satu, bagus. Saya duk fikir seorang-seorang, bayangkan Nabi ada. Lau kana bainana al-habib ladana al-qasi wal-qarib min taibatin qabla al-maghib طالبا قرب الحبيب في قربه النفس تطيب تدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب. Kalaulah Nabi ada dengan kita, wah baguslah. Saya rasa satu formula untuk kita, kalau tak mau ikut sunnah Nabi, bayangkan Nabi ada. Subhanallah. Tuan-tuan, sehari lepas semayang Isyak, Nabi suruh kita semayang tak sunat ba'diyah Isyak? Nabi suruh. Hadis muakkad, sunnah yang muakkad, solat sunat yang muakkad, semayang sunat lepas Isyak. Tapi ramai yang belah kan. Siapa tinggal sunat muakkad ini, yulamu alaihi, kata para usuliyun, para ahli usul fiqh. Siapa yang tinggalkan sunat yang muakkad ini, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kata sunat lah. Sunat ya ustaz, semayang sunat lepas Isyak tu sunat. Memang pun sunat, tapi sunat muakkad. Tinggal dengan sengaja, dicela oleh Allah. Macam korban kan, korban tu sunat muakkad dalam mazhab kita Syafi'i. Oh sunat ustaz, tak apa. Jangan, tu sunat muakkad, sunat yang dituntut. Jangan tinggal kalau boleh. Semayang sunat lepas Isyak, semayang sunat lepas maghrib. Sebelum maghrib tak apa, ghair muakkad, tapi buatlah. Kalau boleh sunat sebelum subuh, wah subhanallah. Tuan-tuan, mari awal subuh ya, tiba-tiba tak semayang sunat subuh, macam mana nak motivate diri kita supaya semayang? Bayangkan Nabi ada. Bayangkan Nabi ada. Bayang Nabi ada. Tuan-tuan tahu laukana bainana tu, dia buat satu dokumen macam drama dokumentari macam itulah. Dia bawa ni kan, dia bawa mikrofon, dia tanya, dia tengok satu orang tengah menegur, rancak ni jual ni. Tiba-tiba dah slow tu dia tanya, wallahi as'alak
Aku nak tanya kamu satu. Tanya apa? Wallahi law kana an-nabi amamak. Dia tanya, kalaulah Nabi duduk depan kamu ni, apa kamu buat? Dia pun diam. Ha? Nabi amami? Wallahi, terus dia bersumpah. Mesri orang Mesir kan? Wallahi law Nabi yaqif amami ana atla salli. Dia kata aku teruskan sembahyang. Ana ma bersalli. Dia kata aku tak sembahyang, tapi kalau Nabi ada depan aku sekarang aku lompat pergi sembahyang. Banyaklah dia pergi tanya. Dia pergi kat masjid kan, dia pergi dekat masjid, tengok Tok Siak tak buat kerja kan. Contoh dalam drama tu lah, dalam dokumentari tu, dia tengok orang di masjid tu tak jaga pun kebersihan, kotor masjid ni. Subhanallah, ya, seronok datang ceramah ni. Tapi pengurusi kata sejamnya, boleh sikit lagi pengurusi ya. Tak, kalau berhenti sekarang ni jadi macam makan nasi tak ada nak telan. Tak ada nak telan. Masjid ni subhanallah, ya, seronok sembahyang, khusyuk, ya. Imam pun subhanallah kan, bersih. Kalau Nabi ada ni, senyum Nabi tengok masjid ni kan. Tapi ada masjid-masjid yang pintu tandas pun tak ada kan. Nak pergi tandas tu kena angkat pintu tu, masuk dalam tu, angkat balik, tutup. Tiba-tiba kita tengah bercangkuk, orang lain mari angkat pintu tu. Tuan-tuan bayang macam mana, woi. Tapi masjid ni subhanallah, senyum Nabi kan. Tengah-tengah masjid tak jaga kebersihan. Jadi tim ni datang tengok masjid tengah kotor macam tu kan. Dia tanya, wallahi kaif halukum, apa khabar kamu semua? Dia tanya, macam mana perasaan anda kalau Nabi datang? Macam mana Nabi datang ke masjid anda ni? Dia tanya, terus apa brother yang dia, Nabi datang. Wallahi, dia bersumpah kan. Arab ni kan suka bersumpah kan. Dia bersumpah, dia kata kalau sekarang Nabi ada, sekarang juga aku bersihkan semua masjid ni, berkilat. Dia kata banyaklah. Dia pergi kat kedai, dia tanya orang ni, dia pergi kalau Nabi ada macam mana. Tengok orang tengah bergaduh kan, nak bertumbuk lah. Dia tanya, Muslim? Muslim? Dia kata, macam mana nak, kalau Nabi ada macam mana? Kalau Nabi ada, wallahi, kalau Nabi sallallahu alaihi Nabi peluk balik. Nak bertumbuk tadi, peluk balik. Tuan, kita bayang Nabi ada, tak salah. Bayang Nabi ada. Kalaulah Nabi ada, kita malas nak bangun sembahyang subuh kan, kita malas nak sembahyang sunat sebelum subuh, malas kata. Bayangkan Nabi ada. Subhanallah kan. Lau kana bainana al-habib. Subhanallah. Itu cara kita nak motivate diri kita. Baik, muslimin dan muslimat, sikit lagi nah. Jadi yang pertama, sunnah yang kita nak ikut sunnah qauliyah, sunnah yang berupa hadis Nabi. Nabi pesan pada kita. Satu. Apalagi pesanan Nabi itu berkait dengan wahyu, berkait dengan perkara-perkara akhirat. Hadis-hadis yang berkait dengan perkara-perkara akhirat, kata Syekh Abdul Karim Zaidan, yang tu kena diutamakan kerana dia bernilai tasyri'. Ada hadis yang bernilai duniawi. Contohnya dalam hadis mengahwinkan pokok. Nabi lalu bersama sahabat, hadis sahih. Nabi tengok sahabat sedang mengahwinkan pohon tamar, talqihun nakhl. Nabi kata, jangan buat macam tu lah, tak payah buat lah. Lama-lama bila tak buat, tak berapa subur jadi pokok kurma. Tiba-tiba sahabat tanya Nabi, Nabi kata kalau begitu kamu buatlah. Dan Nabi sebut, antum a'lam bi umuri dunyakum. Jadi Syekh Abdul Karim Zaidan kata, kalau boleh hadis kata-kata Nabi yang bernilai tasyri'. Banyaklah hadis yang bernilai tasyri'. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa man lam yastati' fa bi lisanihi. Itu hadis yang bernilai tasyri'. Satu yang kita kena ikut. Yang kedua, disebut sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi. Bukan Nabi cakap pun, tapi perbuatan Nabi yang diriwayatkan oleh para sahabat.
ataupun yang Nabi sendiri suruh, tengok perbuatan dia. Sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Khudhu anni manasikakum, ambillah daripada aku tentang manasik. Manasik ni maknanya ibadat haji. Ambil daripada aku, tengok apa yang aku buat. Sebab tu hadis Jabir bin Abdullah yang sahih dalam Sahih Muslim itu panjang hadis Hajjatul Wada'. Imam Nawawi kata kalau orang yang nak mahir dalam bidang hadis, dia mesti mahir hadis ni. Ada 50 permasalahan utama dalam hadis Jabir bin Abdullah marawahu Muslim. Dia kena ikut apa yang Nabi buat. Dan ada satu yang disebut sunnah jibiliyah. Ni saya nak kongsi dengan tuan-tuan sikit lagi ni ya. Ada yang disebut sunnah jibiliyah. Sunnah jibiliyah ni apa? Nabi sebagai seorang manusia pun melakukan benda tu. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakanlah wahai Muhammad, demi sesungguhnya, hasr itu, ana bashar, aku ni manusia biasa. Jadi Nabi sebagai manusia biasa, Nabi akan makan tak sebagai manusia biasa? Nabi akan makan. Nabi akan buat perkara-perkara yang manusia lain buat. Maka ketika itu kata Syekh Abdul Karim Zaidan, sunnah jibiliyah itu dia berada di bawah daripada sunnah tashri'iyah. Maknanya kita kena dulukan sunnah tashri'iyah berbanding dengan sunnah jibiliyah. Tetapi lebih baik kalau sunnah tashri'iyah pun kita ikut, sunnah jibiliyah pun kita ikut. Wah, itu lagilah lebih rapat kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi diriwayatkan pakai apa? Kan kamis macam ni lah, jubah. Nabi diriwayatkan pakai serban tak? Pakai serban. Ada hadis Syama'il menyebut Nabi berserban tanpa ekor. Ada riwayat menyebut Nabi berserban dengan ekor. Berserban ataupun tidak ini sifat Nabi sebagai manusia Arab. Hadza jibiliyah. Baik, Nabi juga menjelaskan kepada kita, jangan kamu mengumpat, jangan kamu berfitnah, jangan kamu berhasad, la tahasadu, jangan kamu hasad dengki sesama kamu. La tahasabudu itu tasyri'. Nabi pakai serban, Nabi pakai jubah, itu jibiliyah. Yang terbaiknya satu orang yang dia tidak berhasad dengki dan dia berserban dan berjubah, betul tak? Itu terbaik. Tetapi kalau seorang ni pula dia berserban dan berjubah tapi dia berhasad dengki, mana lagi baik berbanding dengan satu orang ni dia tidak berhasad dengki tetapi dia juga tidak berserban berjubah? Mana lagi baik? Lebih baik yang berpegang kepada sunnah tashri'iyah. Tapi kita kalau boleh pergi dua-dua, sunnah tashri'iyah pun kita pegang, sunnah jibiliyah pun kita berpegang. Kata Syekh Abdul Karim Zaidan, fahadha amrun hasan, ini perkara yang lebih baik. Kan, maknanya pasal apa pakai jubah tu? Kerana Nabi pakai jubah. Kan, tu sunnah jibiliyah. Kenapa makan, kenapa duduk iqa'? Tuan-tuan tahu duduk iqa' macam mana? Duduk iqa' ni duduk tangan pegang kat lutut kan, pegang macam tu. Kata setengah perawi hadis, ahli hadis, itulah kadang-kadang Nabi pernah duduk macam tu. Duduk itu. Siapa tak duduk bersila duduk macam tu? Nabi kadang-kadang duduk macam ni, rasa nak duduk macam ni. Tu jibiliyah. Itu jibiliyah. Pasal apa makan kurma ni tak makan nasi Arab, tak makan nasi Arab? Nabi makan kurma, rasa nak makan kurma. Tak apa, jibiliyah. Tapi jangan apa makan nasi ni, makan kurma lah, Nabi makan kurma, tak boleh pula pergi kata orang tu. Tuan-tuan nampak tak beza di antara jibiliyah dengan tashri'iyah? Nabi SAW seorang yang berpesan, jangan kamu marah, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Itu tashri'iyah. Jadi kita kalau boleh utamakan ikut fattabi'uni, ikut Nabi itu, ikut sunnah yang bersifat tashri'iyah. Dan amat-amatlah lebih lagi kalau dapat kita juga ikut sunnah jibiliyah. Nabi suka makan apa tu? Rusuk kambing.
Kita pun pasal apa ambil yang rusuk kambing tu? Kerana Nabi suka. Kita pun. Itu jibiliah. Sahabat ikut ke perkara ni. Anas bin Malik dalam hadis sahih, satu hari Anas berjalan di satu tempat bersama dengan Nabi. Anas bin Malik ni usia dia panjang. Dialah sahabat Nabi yang akhir wafat di Iraq, di Basrah. Satu hari Nabi berjalan dengan para sahabat, Nabi tunduk. Ada pohon tamar yang nak terbalik, Nabi pun tunduk. Anas pun tunduk. Kerana ada apa? Ada batang tamar yang terbalik. Bila Nabi dah wafat, Anas lalu kat situ juga. Anas bin Malik lalu kat situ. Masa tu batang tamar dah tak ada. Anas tunduk juga. Padahal batang tamar dah tak ada. Anas tunduk juga. Para ulama menjelaskan inilah naluri para sahabat yang merindui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah yang ketiga, akhir sekali, sunnah taqririyah. Sunnah yang diikrarkan oleh Nabi. Sunnah yang Nabi senyap ketika perkara itu berlaku, bererti Nabi bersetuju. Apa? Pada hari raya dilihat dua orang hamba sedang bermain alatan muzik. Nabi tengok. Nabi tak kata apa? Nabi tengok. Itu ikrar. Ada pemuda yang sedang bermain alatan perang dalam masjid. Nabi tak kata apa? Nabi tak kata, Nabi tak larang, Nabi tengok saja. Dan artinya itu sunnah yang diikrar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiga sunnah ni kalau boleh kita ikut, sunnah qauliyah dan sunnah fi'liyah dan sunnah taqririyah. Sunnah yang diikrarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya simpulkan ceramah saya. Rasa nak sambung lagi ni, tapi nanti lanjut pula masa ya Ji ya. InsyaAllah kesempatan yang lain. Saya nak simpulkan ceramah saya. Yang pertama tuan-tuan, marilah kita menyelami rasa rindu sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita menyelami kasih dan sayang kita kepada insan yang kita kasih dan kita sayang, dan kita meletakkan Nabi di atas daripada itu. Maka kita akan terasa, kalaulah aku sayang pada ibuku, nescaya sayang aku kepada Nabi lebih daripada itu. Kalau aku sayang kepada suamiku, maka aku lebih menyayangi Rasulku. Kalau aku menyayangi sahabatku yang telah merubah kehidupanku, maka aku lebih menyayangi Rasulku kerana dia Rasul. Itu pengajaran pertama yang saya nak kongsi dengan muslimin dan muslimat sekalian. Yang kedua tuan-tuan, antara perkara yang boleh memotivasi kita untuk melakukan kebaikan dengan kita membayangkan Nabi ada bersama dengan kita. Tentu setuju tak? Kalau saya nak duduk seorang-seorang, kadang-kadang rasa malas juga. Rasa malas juga nak semayang sunat ba'diyah zuhur. Rasa tak larat. Kalau bayang Nabi ada, apa kata Nabi? Cepat-cepat dan semayang. Dua. Yang ketiga, marilah kita turuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tiga pembahagian yang diberikan oleh para ulama. Sunnah qauliyah yang berupa kata-kata Nabi, sunnah fi'liyah yang berupa perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan yang bukan bersifat khusus untuk Nabi. Yang bersifat khusus jangan pula. Nabi kahwin lebih daripada 4, kita pun nak lebih pada 4 juga. Itu bukan dia. Dan sunnah taqririyah, sunnah yang berupa ikrar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir sekali tuan-tuan, dalam musim Rabiul Awal ini, tuan-tuan, kalau boleh di rumah kita, biarlah ada satu buku yang namanya Syama'il Muhammadiyah,
Sekarang ni kawan-kawan kami banyak menulis tentang Syama'il Muhammadiyah. Kalau saya di pondok tu, hari Maulidi Rasul tu, kami akan khatamkan kitab Syama'il Muhammadiyah. Tahun depan khatam lagi, khatam, tutup mulut, khatam, bukan khatan potong, khatam. Khatam Syama'il Muhammadiyah. Tadi majlis berkhatan. Ni khatam. Kita baca Syama'il Muhammadiyah. Subhanallah, hebatnya Nabi. Nabi seorang yang mesra kanak-kanak, Nabi seorang yang mesra dengan sahabatnya. Nabi ketika Nabi Nabi ni orangnya berhibur juga. Nabi suka mendengar kata-kata syair, kata-kata Ibn Thabit, kata-kata Ibn Abi Salt. Jadi Nabi, kalau kita baca daripada Tirmizi lah, kalau kita ambil Syama'il Tirmizi, kita akan tengok sampailah kepada kewafatan Nabi. Dah ada lagi Syama'il yang lain ditulis oleh para ulama yang lain. Jadi dengan itu akan meningkatkan rasa cinta dan kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja perkongsian daripada saya pada malam ini. Mudah-mudahan ada kebaikan. Saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak masjid. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan bertambahlah rasa kasih cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan, terkasar bahasa, itu kelemahan saya sendiri. Saya memohon berbanyak kemaafan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi rancangan tausiah yang bertajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami merinduimu, yang telah disampaikan oleh Ustaz Dr. Fahmi Abdul Khair, yang telah dirakamkan di Masjid Sayyidina Umar Al-Khattab, Batu Empat, Tambun.